Untuk bercakap lanjut, berhubung dengan berita dan juga laporan ini, kita nak terus saja menerusi talian ketika ini bersama dengan Dr. Wan Munirah Wan Jaafar yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia yang juga speaker Institut Sosial Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, Cik Ishan. melihat kepada indeks yang dapatan indeks ini melihat kepada Malaysia jatuh beberapa anak tangga dan apa yang doktor boleh memberi reaksi awal berkaitan dengan dapatan bagi tahun 2020 ini? Okey, terima kasih Cik Ishan. Okey. Ya. Kalau kita lihat ya, kejatuhan indeks gender gap ini di Malaysia sebenarnya dia tidaklah kita nampak dia jelas base pada tangga yang sebelumnya. Okey. Walau bagaimanapun kalau kita tengok secara keseluruhan beberapa negara yang berada di tangga yang baik juga sebelum ini mengalami keadaan yang sama seperti Norway, Sweden. Saya kira ini adalah disebabkan oleh sekitar tahun 2019 dan 2020 kita mengalami economic turmoil, okey, ataupun keadaan ekonomi yang tidak baik disebabkan pandemik COVID-19. Jadi oleh itu keadaan ini telah mengubah landscape pentadbiran negara serta perspektif ataupun fokus kepada pembangunan dan juga orang kata fokus kepada isu untuk memperkasakan gender ini di dalam negara dengan lebih baiklah. Jadi ada sedikit sebanyak masalah di situ. Doktor, Malaysia berjaya merapatkan dua kategori utama iaitu subindeks pendidikan dan juga kesihatan. Tetapi kita nak memberi fokus kepada dua bidang lain iaitu ekonomi serta politik yang dilihat jatuh juga kedudukan indeksnya. Bagaimana pembuat dasar dan juga mereka yang membuat keputusan dalam dua sektor ini yang melibatkan wanita, ekonomi dan juga politik setakat hari ini dan juga sekarang ini, Doktor? Okey, terima kasih. Ya, saya lihat itulah yang berlaku dalam situasi negara sekarang. Kita tidak ada begitu banyak masalah. We are doing well into macam yang Cik Ehsan tahu tadi dalam konteks health dan juga education, dan ini pun kita sedar lama dah kerana kita banyak program-program yang baik dan juga empowerment terhadap bidang kesihatan dan pendidikan ini telah lama dijalankan. Walau bagaimanapun aspek lain seperti ekonomi dan juga politik ada kesalahan dan boleh dilihat kurang memberangsangkan, jatuhlah orang kata kan, okey, kerana faktor-faktor tertentu lah ya, okey. Sebenarnya our government did very well saya boleh katakan untuk meningkatkan ataupun merapatkan jurang gender ini dalam dua sektor ini sejak sekian lama. Sebagai usaha telah dijalankan. Walau bagaimanapun kita tertakluk kepada situasi semasa dan kita kerana situasi COVID juga kita terperangkap dalam dua aspek ini. Walau bagaimanapun kita lihat bahawa satu usaha yang dinamakan sebagai gender mainstreaming iaitu mengarus berdanakan gender dalam kalangan penjawat awam dan juga pekerja-pekerja sektor swasta dalam konteks lelaki dan wanita sedang dipergiatkan dan sedang diperhalusi setiap usahanya oleh pembuat dasar kerajaan kita dan KPWCM, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga khususnya sejak sekian lama dan kini pun masih lagi diperjuangkan perkara ini, gender mainstreaming ini kita cuba masuk ke dalam sektor-sektor tertentu. Mungkin sektor yang dua ini yang kita masih boleh belum lihat keberkesanannya, and even seperti yang dilihat dalam data tersebut agak jatuh. Mungkin ada sedikit masalah because of situasi semasa. Jadi banyak program-program yang dirancang oleh pihak kementerian dan pihak berwajib agak
terbantut usahanya sedikit. That's why dia memberi kesan yang drastik sedikit pada tahun ini. Dan juga doktor, pada pengamatan doktor, apa antara langkah dan juga mekanisme yang boleh kita laksanakan dalam merapatkan jurang gender berkenaan, terutamanya selepas kita melalui pasca COVID-19 nanti? Okey, ya. Saya ada terfikir dan meneliti beberapa perkara pentinglah yang boleh dilihat oleh pihak pelaksana dasar dan juga kerajaan negara kita, ya. Okey, saya kira ada beberapa lah, ya, 7 begitu, ya, yang saya boleh gariskan dekat sini. Yang pertama, meningkatkan kursus-kursus berskala kemahiran, kepada wanita terutamanya. Supaya mereka ini lebih berminat dan lebih dibuka peluang untuk mereka masuk ke kursus-kursus berkemahiran ini, CZ dan sebagainya. Yang kemudian kita cuba lihat dari aspek finance, keuangan, cuba strengthen the finance terutama untuk empower, memperkasakan wanita yang terkesan, vulnerable group, terutamanya wanita golongan B40 di luar bandar misalnya. Sebenarnya mereka banyak potensi, ya. Mereka terlibat dengan ICS, industri sosial sederhana SME, Small Medium Enterprise ini sejak sekian lama, dan mereka ada banyak kemahiran, tetapi mungkin ada kesangan seperti keuangan yang masih belum boleh diselesaikan masalah ini. Kita tahu kerajaan telah buat banyak, ya, tetapi ada setengah-setengah yang masih lagi perlu diperkasakan, Kemudian yang ketiga ialah uphold the importance of balance, di mana kita perlu biarkan parti-parti ataupun entiti-entiti lain supaya sama berganding bahu untuk melihat isu ini secara serius. Because kalau kita lihat banyak pemerkasaan dijalankan oleh pihak kerajaan saja, tetapi sekarang kita boleh juga mengembeling dan juga bekerjasama dengan pihak swasta misalnya, ya, untuk sama-sama bekerjasama dan berkempen misalnya, ataupun membantu dalam sektor penswastaan ataupun pemberian bantuan keuangan kepada sektor-sektor tertentu, terutama sektor inilah ekonomi dan politik ini untuk merapatkan lagi jurang gender. Kemudian saya lihat giving opportunity, to effort to achieve equality, opportunity dalam konteks gender lah, memberi lebih peluang kepada wanita. Saya kira kalau orang lelaki dengan ini mungkin marah sikit lah, ya. Even masa ditanya dalam research dan sebagainya, ramai kaum lelaki kita melihat kepada sekarang ini ada kementerian wanita, ada jabatan wanita, di mana kementerian lelaki, di mana jabatan lelaki, adakah ini adalah satu usaha ke arah mendiskriminasikan lelaki pula, ya? Sebenarnya tidak, kerana kalau kita lihat dari masa kasar, memang ada banyak inisiatif daripada pihak kerajaan dan polisi, pembuat dasar, dan juga inisiatif-inisiatif lain yang kasarnya melihat kepada usaha memperkasakan wanita. Sebenarnya kita tidak melihat meninggalkan ataupun mengenepikan kaum lelaki, tetapi kita ada data, ya, data disaggregated data yang kita lihat, dan kita ada statistik yang menunjukkan bahawa sebenarnya walaupun negara kita leapfrog, dan 60 lebih tahun merdeka, kita melihat pembangunan fizikal, tetapi sebenarnya realitinya wanita masih lagi perlu dibantu. Jadi disebabkan inilah banyak inisiatif lagi masih ditujukan kepada wanita. Baik. Saya ada lagi 3 poin, kalau ada masa. Yang seterusnya mungkin kita boleh galakkan wanita ini untuk mengikuti kursus-kursus self leadership. Dalam politik kan mungkin mereka minat, tapi sekadar berpolitik di dapur ataupun berpolitik di serambi tingkap, kan. Mereka ada potensi sebenarnya, kan. Jadi kalau ada pihak yang boleh melihat potensi ini, grab the opportunity and pick the right person, dan masukkan mereka ini ke dalam
rega-rega ataupun khusus-khusus yang spesifik supaya Baik. mereka boleh uphold the potential, empower them more, okay, untuk mereka lebih self-efficient untuk menjadi seorang leader dalam saluran yang betul. Okey, kemudian dalam konteks Industrial Revolution 4.0 now and soon kita akan masuk Society 5.0. Of course, we are dealing with the technology kan. Okey. So, satu lagi kalau kita lihat di universiti sendiri, kalau kita tengok dalam bidang education dah macam nak partial kan, dah dekat dah harus nak tutup dah, close dah kan, gap dia antara lelaki dan wanita. So apa kalau macam saya di UPM ni sebagai lecturer, kita pun boleh nampak kalau sekali pergi kuliah yang ramainya wanita kan. Okey. Pelajar perempuan, lelakinya di mana? Okey. Sampaikan ada kemarin dulu ya, ada seorang pelajar saya mesej, dia kata, doktor, boleh tak saya, macam mana ya saya nak keluar daripada grup ni, saya seorang je lelaki, saya tak selesa. Baik. Jadi itu ya, walaupun macam mana kita lihat ya, walaupun di universiti telah ramai ataupun ratio lelaki pada wanita itu, wanitanya lebih ramai, 70-30 macam itu. Tetapi kalau kita teliti ya, khusus-khusus yang lebih bersifat teknikal dan teknologi masih lagi dikuasai oleh pelajar lelaki. Ya. Jadi di sini masalah dia. Okey, doktor. Dia punca di sini, jadi kita kena tengoklah balik khusus ini. Ya. Itu antara diskusi dan juga penjelasan mungkin antara mekanisme yang dicadangkan ataupun yang diberikan oleh doktor itu tadi, Dr. Wan Munirah Wan Jaafar, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia yang juga speaker Institut Sosial Malaysia.